Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qal musannif rahimahullah wa nafa'anallah bi'ulumihi fi darin amin. Sedangkan munafasah, yakni persaingan yang sihat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini pengarang kitab kita iaitu Al-Alamah Syekh Said Hawa rahimahullah dengan menakalkan daripada kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau telah menjelaskan kepada kita hakikat tentang hasad. Dan di sana ada perbezaan di antara hasad dan juga munafasah. Maka hari ini dia akan menjelaskan kepada kita apa yang dimaksudkan dengan munafasah. Sedangkan munafasah, kata dia, yakni persaingan yang sihat. Maka ia tidak haram. Tetapi terkadang wajib, terkadang sunat dan mubah. Mubah mana harus. Kadang kala dengki dipakai sebagai ganti persaingan dan sebaliknya. Dan kadang-kadang kita menggunakan perkataan hasad ataupun dengki itu, tapi yang kita maksudkan itu adalah munafasah. Al-Fadl bin Abbas dan Al-Muttalib bin Rabi'ah, jadi kedua-duanya adalah sepupu Nabi SAW, datang kepada Nabi SAW meminta agar diangkat menjadi pengurus sedekah, ini menjadi amir, pegawai pungutan zakat. Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali berkata kepada mereka, janganlah kamu berdua pergi kepadanya kerana beliau, yakni Nabi Muhammad SAW, tidak akan mengangkat kamu berdua untuk urusan itu. Jadi Sayyidina Ali pun sama juga sepupu. Sepupu Nabi. Al-Fadl bin Abbas pun sama. Al-Muttalib bin Rabi'ah pun sama juga. Jadi Sayyidina Ali berkata begitu, menasihati mereka, tak usahlah kamu berdua pergi kerana Nabi SAW tak akan berikan jawatan itu kepada kamu. Keduanya berkata kepadanya, mereka berkata kepada Sayyidina Ali, ma hadha minka illa nafasatun, wallahi laqad zawajaka ibnatahu, fama nafasna dhalika alaik. Apa yang keluar darimu itu, menasihat kamu itu, tidak lain adalah nafasatun, kedengkian, nafasatun. Demi Allah, beliau telah menikahkan anak perempuannya dengan kamu. Namun kami tidak mendengkimu dalam masalah itu. Jadi seolah-olah mereka melihat nasihat Sayyidina Ali ini hanyalah kerana dia panggil nafasatun, dia guna istilah nafasatun, kerana persaingan. Iri hati. Kerana kamu iri hati melihat kami nak minta sesuatu pada baginda atas pertimbangan keluarga. Padahal waktu dia mengahwinkan Fatimah kepada kamu, kami tak dengki pun pada kamu. Munafasah secara bahasa berasal dari nafasah. Nas yang membolehkan munafasah adalah firman Allah. Dan untuk demikian itu hendaklah berlomba-lomba. Iaitu dalam surah Al-Mutaffifin, Allah Ta'ala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada demikian itu, dan untuk demikian itulah hendaknya orang-orang berlomba. Adalah ayat sebelumnya itu menceritakan tentang raqiq makhtum dan juga nikmat-nikmat syurga. Jadi dalam mengejar nikmat syurga itu, falyatanafasil mutanafisun, berlombalah bagi orang yang ingin berlomba. Adapun keduniaan ini tak berlomba pun tak apa. Tapi untuk mengejar akhirat, kata Allah, itulah sebenarnya perlombaan. Falyatanafasil mutanafisun. Kemudian firman Allah lagi, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum.
berlumba-lumbalah kamu kepada mendapatkan keampunan dari Tuhan kamu. Surah Al-Hadid ayat 21. Di musabaqah, yakni perlumbaan itu hanya kerana takut terlewatkan kesempatannya. Itu punca perlumbaan. Kenapa kita perlu berlumba? Takut nanti bila kita terlewat, kelebihan itu boleh diperoleh oleh orang lain. Dan kita akan terlepas daripada kita. Ataupun kita tidak akan sempat lagi melakukannya kerana kita dijemput oleh kematian. Itu makna musabaqah, perlumbaan. Ya, kalau beza dengan hasad, hasad ni memang kita nak tidak ada sebarang kelebihan yang kita nak. Sebaliknya yang kita nak itu adalah hilangnya kelebihan itu daripada orang lain. Tidak datang, tak singgah kelebihan itu pada kita pun tidak kisah. Tapi munafasah ini kerana kita takutkan hilangnya kesempatan daripada kita. Seperti dua orang budak, makna hamba. Budak di sini makna hamba. Dua orang hamba berlumba-lumba melayani tuannya, ini berkhidmat kepada tuan dia. Masing-masing merasa cemas didahului yang lainnya, mana oleh sebab dua orang hamba, oleh rakan hamba dia, sehingga mendapatkan kedudukan di sisi tuannya sementara dia tidak bisa mendapatkannya. Jadi dia bimbang kawan dia, rakan dia itu akan berjaya meraih kedudukan di sisi tuan dia dengan layanannya, dengan khidmat yang baik yang diberikan, tapi dia pula hilang kesempatan itu. Rasulullah SAW sendiri telah menegaskan hal ini dalam sabdanya, la hasada illa fitnataini. Tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Dia terjemah tidak ada kebencian. Jadi terjemah ini tidak tepatlah. La hasada, tidak ada iri hati. Tapi kata ulama yang dimaksudkan hasad di sini bukan hasad sebenar-benarnya. Kerana hasad sebenar-benarnya ini adalah kita menginginkan nikmat itu hilang daripada orang yang kita hasadkan. Tapi di sini dia tidak itu. Dia tidak menginginkan zawal nikmat, tapi dia menginginkan nikmat yang sama untuk diri dia. Maka disebut ghibtah. Kita boleh dalam bahasa lain kalau kita nak bezakan dengan hasad, mungkin kita sebut iri hati. Ya? Kita iri hati tapi bukan kita menginginkan dia binasa ataupun dia rugi. Tidak. Ya? Cuma kita menginginkan nikmat yang sama tu. Kalau boleh untuk kita. Tidak ada iri ataupun hasad yang baik kecuali dalam dua hal. Seorang yang dikurniakan harta oleh Allah, lalu dia menghabiskannya dalam kebenaran. Mana kita berhasad, mana kita mengingini yang sama. Ya Allah, seronoknya saya tengok dia dikurniakan harta olehmu ya Allah, dan dia menggunakan harta itu untuk kebenaran, untuk sedekah dan sebagainya. Jadi saya pun ingin jadi yang sama. Yang pertama. Yang kedua, seorang yang dikurniakan ilmu. Ini berhasad, beriri kepada seorang yang dikurniakan ilmu oleh Allah, lalu dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada manusia. Ya, jadi bila Imam Al-Ghazali dia masukkan dalam bab munafasah, jadi seolah-olah dia mentafsirkan hasad di sini dengan makna munafasah. Tidak ada persaingan, tidak ada persaingan yang baik, melainkan di antaranya persaingan dalam memperoleh harta untuk melakukan kebajikan, dan juga persaingan dalam mencari ilmu untuk kita memanfaatkan ilmu itu, bukan saja untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Kemudian Rasulullah SAW mentafsirkan hal itu, hadis itu. Kemudian Rasulullah SAW mentafsirkan hal itu dalam hadis Abu Kabsyah Al-Anmari, di mana sabda baginda Nabi SAW, perumpamaan umat ini seperti 4 orang. Yang mana seolah-olah Nabi SAW memperumpamakan orang-orang dalam umat dia. Di umat dia ini tidak akan lari daripada 4 jenis ini. Yang pertama,
seorang yang dikurniakan harta dan ilmu oleh Allah, lalu dia mengamalkan ilmunya dengan hartanya. Seorang yang dikurniakan ilmu oleh Allah tapi tidak dikurniakan harta, lalu dia berkata, "Wahai Tuhan, seandainya aku punya harta seperti harta si fulan, nescaya aku bisa beramal dengannya seperti amalnya." Maka kedua orang ini mendapatkan pahala yang sama. Ini merupakan keinginan dari orang tersebut untuk bisa beramal kebaikan seperti saudaranya tanpa mengharapkan lenyapnya nikmat yang dicapainya. Itu dua yang pertama. Seorang yang ada ilmu diberi harta oleh Allah. Dengan ilmu dia itu, dia menguruskan harta dengan baik. Termasuk dia bersedekah, mengeluarkan zakat dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang diberi kurniakan ilmu oleh Allah tapi tak dikurniakan harta, lalu dia meletakkan harapan, keinginan kalau dia dikurniakan harta seperti fulan yang pertama tadi, dia akan lakukan yang sama juga sebab dia ada ilmu. Dia tahu keredaan Allah. Dia belajar betapa besarnya pahala bersedekah. Jadi dia berhasrat. Jadi walaupun yang kedua ni dia tidak ada harta, dia tidak dapat berinfak, tapi Allah Ta'ala beri pahala yang sama seperti yang pertama kerana keinginan dia. Dia ada niat, dia ada keinginan untuk menginfakkan hartanya, melakukan kebajikan dengan hartanya jika dia turut dikurniakan harta oleh Allah. Kemudian yang ketiga, seorang dikurniakan harta tetapi tidak dikurniakan ilmu. Lalu dia membelanjakannya dalam kemaksiatan kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang dia dikurniakan harta, tidak dikurniakan ilmu. Lalu menyebabkan dia tidak tahu. Sebab tidak ada ilmu, maka dia tidak tahu bagaimana menguruskan harta mengikut yang diredai oleh Allah. Dan yang keempat, seorang tidak dikurniakan ilmu dan tidak pula dikurniakan harta. Yang ketiga tadi, dikurniakan harta tapi tidak dikurniakan ilmu. Yang keempat ni dia tidak dikurniakan ilmu, ilmu pun tidak ada dan harta pun tidak ada. Lalu dia berkata, seandainya aku punya harta seperti harta si fulan yang ketiga tadi, nescaya aku bisa mebelanjakannya seperti dia membelanjakannya, iaitu dalam kemaksiatan. Maka dosa kedua orang ini adalah sama. Walaupun dia tak ada harta, tapi keinginan dia untuk melakukan maksiat kalau dia dikurniakan harta. Dia menyebabkan dengan keinginan itu, dengan keazaman itu, dia sudah dianggap seolah-olah seperti membelanjakan harta ke arah kemaksiatan. Jadi sudah tentu untuk kita ini berjaya, kita kena memiliki sifat yang pertama atau yang kedua. Ilmu dan juga harta. Jadi dengan ilmu itu kita dapat menguruskan harta yang baik. Ataupun kita dikurniakan ilmu oleh Allah. Tapi belum lagi dikurniakan harta, maka kita berazam kalau Allah Ta'ala menggunakan harta kepada kita, kita akan manfaatkan untuk kebaikan. Jadi munafasah tadi ni, persaingan tadi. Maksudnya keinginan kita untuk menjadi seperti orang lain, orang yang baik. Itu adalah digalakkan oleh syariat. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan Imam Tirmizi, dia berkata, yakni Imam Tirmizi berkata, Hasan Sahih. Rasulullah SAW mencelanya dari sisi angan-angannya untuk bermaksiat. Itu yang dicela oleh Nabi dalam hadis tadi. Bukan dari sisi keinginannya untuk mendapat nikmat yang dimiliki saudaranya. Kalau tidak, Nabi tidak akan mencela yang kedua. Kerana yang kedua ni, dia ingin menjadi kaya juga. Dan dengan niat untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga dan yang keempat. Mereka yang keempat lah khususnya. Dia berniat, kalau jadi kaya, dia ingin melakukan maksiat. Itu yang dicela oleh Nabi SAW. Jadi tidak ada salahnya seseorang berharap mendapat kenikmatan seperti yang didapat oleh saudaranya selagi tidak menginginkan lenyapnya nikmat itu dari saudaranya dan tidak membenci kelanggengannya. Ya. Terjemahan pada apa ni? Kelanggengan. Wala yakrahu dawamaha lahu. Dan tidak membenci
dawam, berterusannya nikmat itu dikecapi oleh saudaranya. Dia tidak benci, dia tidak iri hati dengan mengharapkan, dengan kebencian dia panggil. Cuma dia mengharapkan supaya dia dapat jadi seperti orang itu. Itulah hakikat kedengkian dan hukum-hukumnya. Ya. Itulah hakikat kedengkian dan hukum, dan juga perbezaan dia dengan munafasah, dengan bersaing. Dengki tidak diharuskan, bersaing itu memang digalakkan. Tingkatan kedengkian. Sedangkan tingkat kedengkian itu ada 4. Yang pertama, menginginkan lenyapnya nikmat dari orang lain, sekalipun nikmat itu tidak berpindah kepada dirinya. Hal ini merupakan puncak keburukan. Saya tak kaya tak apa, tapi saya tak boleh tengok dia kaya. Saya nak dia jatuh bankrupt. Itu kata Imam Al-Ghazali yang paling buruk. Yang kedua, menginginkan lenyapnya nikmat dan berpindah nikmat itu kepadanya, kerana ia sangat menginginkan nikmat itu. Seperti keinginannya terhadap rumah yang baik dan wanita cantik, atau kekuasaan yang ditaati. Kekuasaan yang mana bila dia berkuasa tu orang patuh pada dia. Atau kesejahteraan yang didapat oleh orang lain dan dia ingin hal itu menjadi miliknya. Apa yang dituntutnya adalah nikmat itu, bukan kelenyapannya darinya. Apa yang tidak disukainya adalah hilangnya nikmat itu, bukan kenikmatan nikmati oleh orang itu. Maksud di sini ialah dia mengharapkan nikmat yang sama yang ada pada orang lain. Jadi yang kategori yang kedua. Maknanya terpaksa berpindahlah nikmat itu kepada dia. Sebab satu benda yang sama tidak boleh dimiliki oleh dua orang yang berbeza. Contohnya, dia melihat isteri orang yang cantik. Lalu dia ingin batang tubuh isteri yang perempuan, wanita yang sama tu. Itu dimaksudkan yang kedua ni. Maknanya rumah yang sama, pangkat yang sama, kekuasaan yang sama. Itu yang berlaku persaingan di antara ahli-ahli politik. Dia begitulah. Cumanya kita perlu betulkan niat. Orang yang terlibat dalam politik, dia betulkan niat. Jadi sebab itu, jika sekiranya seorang pemimpin tu, yang sedia memimpin itu sudah sedia elok, maka kita tak boleh untuk merebutnya jawatan itu. Kerana itu akan jadi hasad. Sebab dia elok. Dia memimpin dengan baik. Dia akan menimbulkan kecelaruan dalam masyarakat. Tapi jika sekiranya dia tidak baik, dia tidak baik, maka itu satu kewajipan, fardu ain, untuk kita ataupun masuk dalam kewajipan menyeru pada ma'ruf dan mencegah pada munkar. Kita ajak masyarakat untuk buat perubahan, mengubah kepimpinan yang tidak baik. Tapi jika sekiranya kepimpinan itu baik dan tak perlu diubah, maka sebenarnya kita perlu beri sokongan. Kalau tidak, kita itu menjadi orang yang berhasad. Dan di antara sifat kepimpinan yang baik itu sudah tentu, kerana seorang khalifah, seorang pemimpin Islam, dia ada 2 tugas. Iqamatuddin wa siyasatud dunya bih. Menegakkan agama dan juga mendirikan dan juga menguruskan negara dengan agama. Menguruskan ekonomi, pendidikan dan sebagainya dengan berpandukan kepada agama. Itu kepimpinan yang kita ingin cari sebagai seorang Islam. Kalau ada wujud pimpinan itu, tak boleh lagi mana-mana pihak untuk rihati kalau benar dia sebagai seorang Muslim. Yang ketiga, tidak menginginkan nikmat itu sendiri untuk dirinya, tetapi menginginkan nikmat yang serupa. Jika tidak bisa mendapat nikmat yang serupa, maka ia menginginkan lenyapnya nikmat itu agar tidak muncul perbezaan antara keduanya. Ini pun hasad. Dia mula-mula jadi baik. Maknanya dia tengok ada seorang yang kaya, lalu dia menginginkan agar kekayaan sama itu dia perolehi. Bukan kekayaan orang itu, kekayaan sama itu dia perolehi.
lalu tidak berjaya. Maka timbullah keinginan supaya kekayaan saudara yang tadi itu hilang. Pada peringkat awal dia hanya menginginkan yang sama dengan kawan dia itu, kekayaan. Tapi bila dia tak berjaya dapat, maka dia menginginkan lenyap nikmat itu daripada kawan dia, agar tidak muncul perbezaan, supaya nampak sama dengan kawan dia. Sama-sama miskin. Itu yang ketiga. Yang keempat, menginginkan nikmat yang serupa untuk dirinya, dan jika tidak bisa mendapatkannya, maka dia tidak menginginkan lenyapnya dari saudaranya. Jadi yang keempat ini nanti Imam Ghazali sebut tajawuzan. Dia sebut hasad itu sebagai tajawuz, tapi sebenarnya tidak terkandung dalam hasad yang dicela oleh syarak. Sebab kita tidak berniat pun, tidak ada hasrat, hilang. Yang hilangnya nikmat itu daripada dirinya, daripada orang itu, saudara kita. Cuma kita terkilan, kita sedih kerana kita tak berjaya, dan tidak berjaya mencapainya. Jadi ini pun walaupun tidaklah masuk hasad yang tercela, tapi tidak elok, tidak baik, kerana kita tidak redha, tidak redha dengan nikmat yang ada pada orang lain. Walaupun kita tidak berhasrat hilang daripada dia, tapi kita sedih kerana kita belum kaya. Jadi pun tak elok. Tapi tidaklah sampai tahap dosa mungkin, tidak. Maknanya dia masih dalam daerah yang mana kita tidak redha dengan, tidak ada qanaah. Yang tidak ada qanaah. Tingkatan yang terakhir itu dimaafkan. Dimaafkan, tapi bukan yang terbaik. Dimaafkan jika menyangkut dunia. Tingkatan yang terakhir itu dimaafkan jika menyangkut dunia. Tapi bukan yang terbaik. Sebaiknya kita redha, tak apalah. Dia kaya pun, alhamdulillah, Allah Ta'ala takdirkan takat ini saja. Dan dianjurkan jika berkenaan dengan masalah agama, atau belum masalah agama, memang baik kita bersedih. Betuhnya dia dapat beribadat, dia bangun mulai, tapi saya ni tak tahulah macam mana, bila lah nak main kerajinan. Mana kita kecewa kerana kita tak berjaya untuk menjadi soleh seperti dia. Itu baik dalam masalah agama. Tapi dalam masalah dunia, tidak baik. Maknanya dunia ni sepatutnya kita ada qanaah. Tingkatan ketiga, ada yang tercela dan ada pula yang tidak tercela. Tidak tercela part yang pertama tu. Part bahagian yang kedua tu tercela. Bila tak berjaya menjadi seperti orang, maka dia mula iri hati. Tadi persaingan, peringkat awal tu dia ingin bersaing dengan orang itu. Tapi bila dia tak berjaya, maka dia timbul iri hati. Part yang pertama baik, part yang kedua itu tercela. Itu yang ketiga. Sedangkan yang kedua lebih ringan dari yang ketiga. Tingkatan yang kedua lebih ringan dari yang ketiga. Asalnya dia terjemahan dia silap. Tingkatan yang kedua tingkatan yang kedua itu lebih ringan daripada yang pertama. Yang pertama. Okay. Sedangkan tingkatan yang pertama itu tercela secara mutlak, secara keseluruhannya. Tingkatan yang keempat disebut kedengkian sebagai lintas makna dari segi tajawuzan. Dari segi tajawuzan dia panggil. Dari segi kita kata dia sebenarnya bukanlah kedengkian, yang sebenarnya bukan kedengkian dia yang keempat. Kerana kita melihat orang kaya, kemudian kita ingin menjadi kaya seperti dia, ingin menjadi kaya seperti dia, namun tak tercapai, dan kita berasa sedih, terkilan, namun tidak
sampai kepada kita mengharapkan dia miskin. Cuma kita terkilan, rasa terkilan itu disenaraikan juga oleh Imam Ghazali sebagai hasad, tapi sebenarnya lintas makna, maknanya tajawuzan saja, sebagai berleluas dalam menggunakan istilah hasad itu. Tapi dia sebenarnya tidaklah berada dalam hasad yang mazmum. Tetapi lihat Imam Ghazali kata tetap tercela, tetap masih tercela kerana tidak ada keredaan dalam hati terhadap nikmat Allah kepada orang lain. Kerana berdalilkan firman Allah, dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Jadi jangan iri hati, biar redha lah. Redha. Tapi kalau iri ini menjadi sampai kepada tahap kita inginkan nikmat itu hilang daripada dia, itu sudah menjadi hasad. Jadi mengharapkan nikmat yang serupa dengannya tidak tercela, tetapi mengharapkan nikmat itu sendiri adalah tercela. Dalam bahasa Arabnya dia sebut apa? Fatamannihi limithli zalika ghairu mazmumin wa amma tamannihi ghairu zalika huwa mazmum. Mengharapkan nikmat yang sama tidak tercela. Tapi mengharapkan lebih daripada itu. Ainu zalik. Mengharapkan seumpama nikmat yang sama itu tercela, tidak tercela. Contohnya, dia kaya, dia ada rumah yang cantik. Dia rumah yang cantik. Kita mengharapkan rumah yang cantik juga, tapi bukan rumah dia itu. Maknanya mudah-mudahan kita dapat rumah cantik, rumah lain lah. Ghair mazmum, tidak tercela, kata Imam Ghazali. Wa amma tamanni aini zalik. Adapun dia mengharapkan benda yang sama, benda yang sama, fa wa mazmum, maka itulah yang mazmum, yang dicela. Okey, sekarang kita tengok ayat itu sendiri. Ayat ini Allah Ta'ala sebutkan berkait dengan lelaki perempuan. La tatamannau ma faddalallahu ba'dakum ala ba'd. Ini si konteks ayat. Dia berkait dengan lelaki perempuan. Ataupun berkait dengan harta pusaka. Kalau kita lihat keseluruhan surah An-Nisa. Sebab ayat ini surah An-Nisa. Kadang-kadang orang perempuan, dia menginginkan jawatan lelaki. Sebagai contohnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan Al-Rijalu Qawamun Al-Nisa. Orang lelaki adalah pemimpin, pengurus, peneraju kepada kaum wanita. Itu Allah Ta'ala beri kelebihan pada lelaki. Tiba-tiba, orang perempuan dia nak jadi pemimpin tu. Nak jadi keluarga tu. Jadi mana dia nak jawatan tu, jawatan yang sama. Maka itu tercela. Akan merosakkan rumah tangga. Yang tu. Dan Allah Ta'ala tegaskan, memang Allah Ta'ala beri kelebihan pada orang lelaki ni untuk dia memimpin keluarga. Sebab tu wanita, isteri dia kena beri mandat ini, dia jangan rebut. Jangan rebut, dia mesti patuh, mesti taat. Tapi kalau dia nak kontrol rumah, maka dia terpaksa ambil jawatan yang sama. Itu yang menimbulkan mazmum. Adapun dia menginginkan, dia panggil contohnya seorang perempuan, dia melihat seorang lelaki yang yang orang kata bersungguh-sungguh dalam jihad. Walaupun memang jihadnya asalnya orang lelaki, tapi dia pun menginginkan yang sama. Bukan nak ambil tempat lelaki itu. Dia ambil part-part atau bahagian-bahagian yang sesuai dengan perempuan. Sebagai contoh pada zaman Nabi SAW, kaum perempuan ini lahir medan perang untuk merawat, untuk menguruskan makanan dan sebagainya. Ya, maka itu dia tidak ambil part orang lain. Dia ambil mengingini, dia panggil kelebihan, tapi dalam aspek yang berbeza, yang tidak bertembung dengan kelebihan orang lain. Maka itu ghairu mazmum, kata Imam Ghazali, tidak dicela. Jadi mudah-mudahan kita boleh bezakan dalam hidup kita ini, iri hati yang mana satu yang boleh, yang disebut munafasah, persaingan tadi. Iri hati satu yang tak boleh, yang mana yang kita kena didik diri kita untuk redha saja. Ya, redha dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan dia ada di sana yang kita tidak boleh sekadar
Redha kerana syarak menuntut kita untuk bersaing. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah selesai kita bahagian ini. InsyaAllah selepas ini kita akan masuk bayan asbabul hasad wal munafasah. Menjelaskan sebab-sebab yang bawa kepada hasad dengki dan juga persaingan di antara satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah.